Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam muafakat Johor. Hari ini saya Muhammad Akmal bersama rakan-rakan seperjuangan saya Yasir Syakir, Samsul Amirul dan Amirul Mukminin ingin menerangkan tentang riba. Saya yakin bahawa kita semua sudah biasa mendengar perkataan riba. Tapi adakah dengan sekadar mendengar kita sudah cukup ilmu di dalam diri kita tentang riba? Jadi teruskan menonton video ini, semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Riba dari segi bahasa ialah tambahan atau subur, manakala riba dari segi istilah bermaksud tambahan atau lebihan yang diperoleh oleh satu pihak daripada pihak yang lain tanpa mendapat imbalan yang wajar. Hukum riba adalah haram. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 130, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Maka jelaslah bahawa hukum riba adalah haram. Riba terbahagi kepada dua jenis, iaitu riba buyuk dan riba duyun. Apa itu riba buyuk dan riba duyun? Riba buyuk ialah riba yang berlaku di dalam akad jual beli, manakala riba duyun berlaku di dalam akad pinjaman hutang. Riba al-buyu boleh berlaku dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah an-nasakh. Riba ini berlaku apabila berlaku penangguhan atau tidak serentak dalam jual beli atau pertukaran barang. Manakala keadaan yang kedua adalah al-fadl. Al-fadl pula melibatkan jual beli atau pertukaran barang yang sama jenis tetapi berbeza dari aspek kuantiti dan berat. Bagi riba ad-duyun pula, ia juga boleh berlaku dalam dua keadaan, di mana keadaan pertama ialah al-qad, di mana riba ini berlaku apabila tambahan yang dikenakan melebihi kadar pinjaman pokok dan ia juga di bawah satu persetujuan bersama di antara peminjam dan pemberi pinjam. Manakala keadaan kedua pula ialah al-jahiliyah, di mana tambahan yang dikenakan juga melebihi kadar pinjaman pokok dan ia dikenakan apabila berlakunya kelewatan atau penangguhan dari segi bayaran. Terima kasih. Riba dalam kewangan semasa. Riba dalam kewangan semasa dapat dibahagikan kepada dua, iaitu sistem perbankan dan juga sistem insurans. Dari segi sistem perbankan, kita dapat perhatikan pada hari ini bahawa sistem kewangan pada masa kini ini kena pasti paling banyak menjalankan urusan riba ialah seperti pinjaman perumahan, sewa beli kenderaan, pinjaman wang, pinjaman pelajaran dan lain-lain. Riba atau dipanggil juga faedah yang dikenakan ke atas peminjam adalah pada kadar yang tinggi. Malah jika terlewat membuat suatu pembayaran dalam tempoh yang diletakkan, maka faedah itu dengan sendirinya akan dinaikkan. Yang kedua, apakah itu insurans? Insurans merupakan kontrak komersial yang termasuk di dalam kategori kontrak pertukaran kewangan ataupun uqud muawadat maliyah. Pelanggan ataupun disebut juga sebagai pencarum yang menyertai skim insurans pada hakikatnya membeli satu produk dalam bentuk polisi insurans yang berupa jaminan perlindungan terhadap musibah tertentu. Dengan kata lain, syarikat insurans menjual polisi iaitu jaminan perlindungan kepada pelanggan dengan kadar premium tertentu bagi tempoh tertentu untuk jumlah jaminan yang tertentu. Di sini dijelaskan bahawa insurans konvensional adalah berasaskan kepada prinsip pemindahan risiko ataupun risk transfer. Secara umumnya, insurans dalam pasaran pada masa kini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu insurans hayat dan juga insurans am. Insurans hayat adalah kontrak pada jangka masa yang panjang yang melibatkan hal-hal seperti kecacatan, kematian, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Manakala insurans am adalah melibatkan polisi-polisi perlindungan yang melibatkan kecederaan motor, kenderaan dan sebagainya. Di dalam insurans konvensional, riba wujud sama sekali riba. Riba apa wujudnya apabila berlaku pertukaran wang dengan wang yang lazimnya tidak dalam kadar yang sama. Ini adalah kerana pemegang polisi insurans ataupun polisi holder membayar wang kepada syarikat dalam bentuk premium untuk mendapatkan manfaat. Ia adalah riba kerana jumlah wang yang dibayar oleh pemegang insurans kepada syarikat insurans tidak sama dengan jumlah pangkasan yang diterima. Yang kedua adalah riba an-nasiyah. Ini adalah tempoh masa pertukaran antara wang
dan dibayar sebagai premium, sama ada secara berkala ataupun sekaligus semasa kontrak ditandatangani dengan penyerahan wang papasan. Jika berlaku musibah tidak berlaku secara langsung, sebarang penangguhan pertukaran wang dengan wang yang termasuk dalam kategori riba an-nasi'ah adalah diharamkan. Sekian, terima kasih.